Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beliau menjadi pemandu Grab untuk mencari rezeki walaupun mempunyai ijazah sarjana atau master's degree dari Universiti Teknologi Nanyang NTU. Katanya, dengan memandu Grab, beliau dapat melihat wajah Singapura yang sebenarnya. 5 tahun lalu, pada tahun 2015, beliau mengambil keputusan bertanding sebagai calon pembangkang Parti Demokratik Singapura SDP di kawasan undi GRC Marsiling UT. Beliau tewas, tapi suara lantangnya masih sering kedengaran. Selamat datang, Encik Daman Huri Abbas, calon pembangkang Parti Demokratik Singapura yang akan bertanding di kawasan undi GRC Marsiling UT sekali lagi pada pilihan raya tahun 2020 ini. Assalamualaikum, Encik Daman. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kerana sudi menerima saya lah sebagai tamu di dalam program ini, insyaAllah. Terima kasih kerana meluangkan waktu untuk kami. Cik Daman, soalan pertama, agak menarik. Saudara mempunyai ijazah sarjana master's degree, berpengalaman luas dalam bidang pendidikan, tapi mengapa bekerja sebagai pemandu Grab? Apakah ia satu pilihan peribadi atau kerana anda seorang anggota parti pembangkang dan agak susah mendapat kerja? Okey, sebenarnya saya bertugas lebih di luar negeri kerana sejak sebelum saya bertugas di Kolej Islam Muhammadiyah pada tahun 2014, April 2014, saya dalam 7 tahun saya di Madrasah Irsyad selaku konsultan pendidikan mereka dalam projek-projek yang kita buat di luar negeri lah. Madrasah Irsyad mendapat beberapa projek melalui dana daripada Temasek Foundation dan kita bantu bangunkan sekolah di Indonesia, di kebanyakan di Indonesia, di Jawa, dan ada juga satu projek di Fiji dan juga di Selatan Thai. Jadi 7 tahun pengalaman di rantauan dan campur dengan waktu saya di Kolej Muhammadiyah. Bila saya masuk politik, saya terpaksa berhenti daripada Muhammadiyah. Tapi terpaksa berhenti ataupun berhenti dengan sukarela? Ini soalan cepu mas. Jadi dia kalau macam mana saya nak taruh untuk tidak menjadi beban dari segi menimbulkan apa-apa masalah kepada majikan saya yang sebenarnya saya sangat berhutang budi. Jadi saya pun undurkan diri supaya mereka tidak ada masalah. Saya lebih suka letakkan macam gitulah, macam gitu. Tapi memanglah ada sebab-sebab yang berkaitan dengan itu yang berbau politik. Tapi apapun itu keputusan untuk bertanding itu keputusan saya. Jadi saya tidak mahu letakkan beban itu kepada mereka lah, kepada mereka. Kerana saya pun saya buat banyak consultation dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Jadi mereka adalah satu daripada tempat di mana saya berbincang dengan majikan saya. Tapi dalam banyak-banyak tempat yang saya dapatkan pandangan-pandangan sebelum saya buat keputusan tu, mereka antara satunya lah. Dan bagaimana saya letak dia punya berat dari segi tempat yang mempengaruhi keputusan saya itu, ada benda-benda lain lah yang saya ambil kira. Daman, cuba ceritakan sedikit pengalaman Cik Daman memandu Grab sejak bulan... Ya, betul. Saya sekarang kurang ingat exactly the date, tapi sekitar antara 3-4 bulan tu saya drive secara aktif lah. Lepas tu saya macam santai-santai je. Pengalaman yang paling istimewa memandu Grab, apa dia pengalaman? Itulah, dia sebenarnya saya macam nak tulis satu buku
tentang pengalaman ini yang sangat menarik sebenarnya, sangat menarik. Yang paling dia ada pengalaman yang menakutkan, ada pengalaman yang membuat kita marah pun ada, dan yang kelakar seram pun ada. Jadi pengalaman yang mungkin membantu Cik Daman memahami politik Singapura dengan lebih baik sebagai pemandu. Ya, kalau saya boleh rumuskan, pertama sekali bila kita sebagai seorang pemandu Grab, kita kena ambil demi kos kan, Grabnya kos. Dan di situ saya lihat sendirilah, saya lihat sendiri bagaimana ramai daripada golongan yang akhirnya terpaksa memandu Grab, golongan PMET yang jelas ramai sekali. Dan saya lihat waktu saya register tu rata-rata banyak orang Melayu kita lah. Ramai yang juga register untuk jadi Grab driver. Umur semua sekitar umur saya lah, 40 lebih gitu kan. Dan setelah saya mula drive Grab, kita dapat lihat dengan jelas sekali bagaimana suasana masyarakat Singapura ini dah macam terbagi-bagi kepada beberapa kelas masyarakat, dan tempat-tempat yang saya tak pernah lihat dari segi kemewahan dan sebagainya. Saya lihat sendiri. Kadang-kadang kita nak pick up customer kan terpaksa masuk dalam punya bungalow dan sebagainya, kondominium dan sebagainya. Rata-rata saya boleh katakan bahawa passenger saya, kalau kita lihat dari segi pendapatan, memang pendapatan ini menjadi sumber pendapatan, tapi kita lihat bahawa sekitar mungkin 2/3 hingga separuh passenger kita foreigner yang bertugas di sini, dan kita lihat saya lihat dengan jelas sekali bagaimana sebenarnya foreigner yang datang di sini yang kaya-kaya banyak, sangat banyak sekali. Masalahnya mungkin itu antara sebab masalah pekerja asing yang terlalu ramai di Singapura, sehingga masyarakat sendiri yang berkelayakan seperti Cik Daman terpaksa memandu Grab. Itu yang menjadi perhatian atau fokus SDP mungkin kali ini, tentang sara hidup yang semakin meningkat, kos kehidupan yang meningkat. Ya, betul. Kalau memang salah satu daripada perkara yang kita akan tekankan ialah bagaimana golongan PMET di Singapura sangat tertekan kerana memang dari segi bersaing untuk suatu pekerjaan, dari aspek gajinya kita tidak boleh lawan. Kita tak boleh bertanding dengan mereka. Mereka sanggup menerima gaji yang lebih rendah. Jadi di situ kita kalah. Macam mana pun majikan akan pentingkan keuntungan. Jadi rata-rata itu berlaku. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, kalau kita lihat, saya dah berumur sekarang 49. Jadi golongan 40 ke atas ni golongan yang tercepit dah. Yang banyak bila dia dah keluar daripada pekerjaan, dah susah nak dapat kerja balik. Kerja yang sama susah sekali kerana pekerja asing PMET sanggup menerima kerja yang sama dengan gaji yang lebih rendah. Dia automatik susah dapat. Tapi apa yang lebih merisaukan apabila kita lihat bukan golongan umur saya tau, yang baru keluar universiti, yang umur 20-an hingga ke 30-an, mereka memberi maklum balas sama ada kita jumpa melalui program-program yang kita adakan, kunjungan-kunjungan, dan juga sembang-sembang dengan teman-teman, dengan cerita-cerita yang kita terima daripada anak mereka, seolah-olah di dalam pekerjaan sektor perbankang sebagai contoh, sektor perbankang, rakyat Singapura yang bertugas dah minoriti. Ada satu tu. Maaf, Cik Daman, kita cuba nak bincangkan fokus SDP kali ini. Ya. Dan slogan yang digunakan ialah 4 yes, 1 no. Ya. Mungkin dapat Cik Daman jelaskan sedikit kenapa dipilih slogan 4
Ya. Azman? Yes, dia pada bulan Februari tahun lepas kita dah launchkan kita punya manifesto di mana polisi-polisi kita daripada pendidikan, kesihatan, perumahan, manpower, hampir ke seluruh polisi-polisi yang kita ada, dan kita tambahkan dengan polisi-polisi yang perlu di upgradekan dari segi data dan sebagainya, termasuk climate policy, semua kita dah sediakan. Februari last year kita dah sediakan. Tapi bila COVID datang, bila COVID ni yang kita semua tak betul-betul blindsided bila dia timbul, jadi suasana dah berubah, langsung berubah. Apa yang kita harapkan dari segi peluang untuk menyampaikan tentang polisi dengan lebih mendalam mustahil. Kerana fokus rakyat dah tak pada benda-benda yang rakyat lebih prihatin tentang perkara-perkara yang dia sekarang mendepani, kos kehidupan, kerja yang dia kena buang kerja, mana sumber pendapatan dan sebagainya. Ini menjadi perkara-perkara prioriti sekarang. Jadi kita tidak boleh berkempen mengharapkan rakyat mengkaji polisi kita dan sebagainya, kerana mereka tidak berminat sekarang. Mereka nak tahu bagaimana kita boleh membantu dari segi kos kehidupan mereka. Jadi kita akhirnya rumuskan bahawa kita harus fokus kepada perkara-perkara yang akan memberi kesan langsung pada masa sekarang ini. Dan kita membuat keputusan bahawa yang sangat penting ialah golongan yang dibuang kerja, yang diberhentikan kerja. Bagaimana kita boleh membantu mereka. Jadi satu fokus year dalam 4 years tu ialah retrenchment benefit kepada pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja. Satu lagi ialah bagaimana kebanyakan warga emas, rata-rata kalau kita lihat, kerana sistem CPF yang ada sekarang, di mana average income daripada CPF punya return order 65 and above, dia paling banyak 200 hingga 300 sebulan. Dan ada satu kajian daripada IPS menunjukkan bahawa ini government own research menunjukkan bahawa retiree perlukan sekitar $1,200 sebulan untuk hidup dalam suasana konteks negara seperti Singapura. Jadi maknanya banyak shortfall. Kos harga hidup memang menjadi tumpuan ramai rakyat Singapura. Tapi untuk Cik Daman sebagai calon pembangkang Melayu Islam, umpamanya, mungkin ramai yang mengikuti rancangan ini akan bertanya, apakah sebenarnya masalah yang dihadapi masyarakat Melayu ataupun khususnya AP Melayu yang ada sekarang ini dalam menangani isu-isu yang dihadapi masyarakat Melayu? Sebelum saya bertanding dan melihat dari aspek politik, saya memang terlibat dalam kerja-kerja kemasyarakatan dalam berbagai bidang, dan ini memang sejak saya di bangku sekolah saya dah mula di universiti sama, waktu di NS. Pekerjaan pertama saya juga dengan sebuah badan Islam. Jadi ini semua memberi pengalaman saya bahawa saya dah lihat bagaimana permasalahan yang semua kita dah tahu yang masyarakat Melayu Islam di Singapura menghadapi dalam banyak aspek, pendidikan, aspek behavior issues yang membelenggu masyarakat, bukan kerana mereka bermasalah tetapi kondisi yang mereka terdedah mengakibatkan mereka dalam keadaan tersebut. Dan apa yang saya rasa agak sesuatu yang kita harus pertimbangkan, kerana saya terlibat dalam aspek operasi, maknanya membuat program-program, conduct training,
do even counselling work dan sebagainya. So saya lihat langsung ya masalahnya. Kedua, saya juga terlibat dari segi pengurusan. Pengurusan bila you get involved in project and so on. And then you masuk dalam circle-circle inner circle di mana kita bincang masalah masyarakat dari aspek-aspek yang lebih besar. Jadi utamanya apa, Cik Daman Nuri? Apa dia masalah utama? Satu atau dua atau tiga masalah utama yang dihadapi masyarakat Melayu yang hambat kemajuan masyarakat? Saya cuba rumuskan dalam satu, sebenarnya kita dari segi persediaan melalui apa yang ada dari segi institusi yang sudah ada, badan-badan Islam yang tumpuan-tumpuan mereka yang khusus pada segmen-segmen tertentu. Sebenarnya saya lihat semua sudah ada. Semua sudah ada. Apa yang perlu ialah bagaimana kesemua ini dijalankan atau diaturkan atau organisekan dalam bentuk yang lebih berkesan. Kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku di masyarakat, sebenarnya benda ni dah berlaku tau. Apa yang saya boleh cakap, maknanya review, planning, projection dan sebagainya. Dia berlaku tau. Di Mendaki berlaku, di pihak MUIS berlaku, dan dia juga melibatkan badan-badan Islam. Kerana saya dah terlibat langsung. Sama ada waktu saya bekerja di persatuan atau sukarelawan di persatuan, dan juga di masjid sebagai contoh. Dan saya terlibat dalam proses-proses ini. Adakah masa ini sering kita waktu ini kita sering membawa beberapa isu yang sudah agak lapuk dan lama dibincangkan, umpamanya isu tudung, umpamanya isu Melayu di SAF, umpamanya isu perceraian, umpamanya isu penagihan dadah. Adakah itu semua masih menjadi hambatan besar masyarakat Melayu? Kita kalau lihat dari aspek dalam satu aspek, mereka memang benda-benda ni boleh kita kategorikan dalam satu senarai, perkara-perkara yang agak sukar kita mengatasi, agak sukar begitu. Jadi akhirnya kita fokus pada benda-benda yang kita boleh buat, benda-benda yang kita boleh buat. Saya berpandangan kita kena buat dua-dua sekali. Dan saya faham dari segi apa yang telah dilakukan dalam aspek A, aspek B. Apa yang saya lihat adalah masalah ialah sering sekali perkara-perkara ini dipolitikkan. Akhirnya keputusan-keputusan yang dibuat sangat dipengaruhi oleh politik. Ini yang saya lihat. Dan itu tidak menguntungkan masyarakat. Tidak menguntungkan masyarakat. Kerana kita tidak jujur tentang apakah sebenarnya prioriti-prioriti yang diperlukan dalam masyarakat kita. Dan mempolitikkan masalah ini sangat tidak baik. Kenapa? Kerana akhirnya ia mempengaruhi bagaimana kita bertindak untuk mengambil orang terlibat dalam program-program yang kita nak jalankan. Maknanya kalau dia ni tak selariran dengan kita ketepikan. Jadi akhirnya masyarakat rugi kerana lebih banyak individu-individu yang seharusnya ada dalam bersama dalam menangani masalah kerana permasalahannya sangat rumit, dan dia harus dihadapi secara menyeluruh. Adakah masyarakat Melayu sekarang ini sudah bersedia menyuarakan pandangan-pandangan alternatif terhadap pemerintah?
Saya lihat belum. Saya lihat belum. Tunggu oleh tapi adakah keadaan sudah berubah? Uh, pada pandangan saya lihat tak ada lah. Tak ada. Dan saya rasa ini masalah apabila kita tidak menyuarakan. Saya faham kenapa mereka tidak menyuarakan. Tapi akhirnya kalau kita tak suarakan, pemerintah ni sebenarnya dia sangat reaktif tau, dia reaktif. Dan dia ambil kira sebenarnya suara-suara ni. Dah banyak bukti menunjukkan bahawa bila kita bersuara, mereka prihatin, mereka bimbang dan sebagainya. Itu memang apa yang pemerintah akan lakukan lah. Pemerintah mana pun macam itu. Jadi bila kita tidak bersuara, akhirnya masyarakat rugi. Kerana pemimpin kita tidak bersuara. Contoh sekarang inilah. Ini kan waktu election kan, sesuatu perkara yang sangat-sangat penting tau di masyarakat. Memimpin golongan pemimpin paling atas dalam negara yang akan memberi kesan untuk 5 tahun. Satu suara pun tak ada daripada pemimpin Melayu. Satu suara pun tak ada tau dari pemimpin Melayu. Ini sebenarnya saya lihat mereka tidak sedar bahawa tanggungjawab mereka ialah untuk bersuara, untuk memberi pandangan tentang bagaimana rakyat harus berdepan dengan pemilihan ini. Masyarakat tidak diberi nasihat, tidak diberi pandangan tau. Bagaimana nak lihat. Jadi apa yang berlaku kepada masyarakat, masyarakat tak bersalah tau. Kerana masyarakat lah kan dia tunggu untuk mendengar. Tetapi pemimpin kita yang Melayu langsung tak ada kedengaran. Satu desus pun tak ada. Mereka tidak bersuara kerana mungkin takut ataupun mungkin mereka tidak mahu mencampuri soal politik. Kalau mereka tidak mahu mencampuri soal politik, saya pada pandangan saya itu kesilapan besar. Politik menyentuh kita, menyentuh semua. Politik yang mempengaruhi segala-galanya dalam sesuatu masyarakat. Kita ada peluang untuk bersuara sekali dalam masa 5 tahun. Sekali saja dalam masa 5 tahun. Kita semua tahu bahawa pendidikan politik di Singapura sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Jadi, dalam kekosongan ini, siapa yang akan mengisinya? Siapa yang akan mengisinya? Okeylah, dari aspek kita tahu tentang apa yang berlaku di belakang itulah. Tetapi bagi mereka yang golongan pemimpin ni, mereka harus tanya diri mereka sendiri. Di manakah tanggungjawab mereka kepada masyarakat? Adakah tanggungjawab mereka kepada golongan politik yang mengakibatkan mereka diam? Okey, sekarang kesetukan masa kita perlu menjawab beberapa soalan yang dikirim oleh rakan-rakan kita di Suara Melayu Singapura. Soalan pertama ialah dari Cik Reddy Basker. Apakah strategi memikat pengundi selain daripada Dr. Chee? Katanya mungkin Dr. Chee ialah the focal point dalam SDP itu. Adakah cara lain untuk memikat pengundi? Ya. Sebenarnya kalau kita dah terlibat dengan politik berkempen dan sebagainya, jelas sekali kita perlu lakukan banyak sekali benda untuk memikat hati rakyat, dan slogan-slogan yang kita laungkan dan sebagainya akhirnya hanya satu aspek dari segi menyampaikan, tapi di lapangan bila kita bertemu dengan rakyat, mereka tanyakan soalan-soalan yang
yang dekat kepada hati mereka, tentang tong sampah mereka, tentang flat mereka yang tak dicat, tentang lipas tikus. Ini benda-benda yang kalau kita di lapangan, sebenarnya kalau kita dapat jawab soalan-soalan ini, lebih banyak mempengaruhi dari segi kepercayaan mereka dibandingkan dengan benda-benda yang lain. Itu menjadi fokus setiap parti yang benar-benar ingin melibatkan dalam politik di Singapura untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. SDP adalah satu parti yang melibatkan diri dalam politik untuk jangka panjang. Dan dalam politik mana pun, seorang ketua itu sangat berperan. PAP ke, SDP ke, WP ke, ada individu-individu yang sangat mempengaruhi dari segi kewibawaan parti yang mereka bawa secara peribadi. Ada soalan kedua, Cik Daman. Ini maklum balas yang kita dapati dari sebahagian golongan muda lah. Katanya SDP kelihatan terlalu agresif berbanding dengan Workers' Party. Ini mungkin sesuai untuk golongan warga emas atau lebih senior, tapi golongan muda mereka mengatakan perlu pendekatan berbeza. Ini mungkin saya rasa lah, ini pandangan pribadi saya, mungkin saya rasa setelah mereka melihat bagaimana calon parti pekerja Jam Muslim berdebat di televisyen Rabu lalu, agak menarik kan, dengan cara dia lembut, dengan cara dia persuasif dalam berdebat. Ya, betul. Adakah Cik Damanuri setuju dengan pandangan ini? Saya setuju, dan ini sebenarnya suatu cabaran lah bagi mana-mana parti politik juga, ialah untuk memastikan bahawa dalam kita punya tim, termasuk golongan muda. Golongan muda harus ada. Ini sesuatu usaha yang SDP dah mulakan. Kerana hanya dengan adanya golongan-golongan muda, mereka akan dapat merubah apa yang ditimbulkan tadi, bahawa memang cara Dr. Chi mungkin sekian, dan seorang individu lain sekian, cara saya sekian. Tapi kita terpengaruh dengan apa yang kita dah terbiasa. Nak suruh mereka tukar susah. Jadi cara parti nak tukar harus dengan adanya golongan-golongan lain yang berperwatakan seperti apa yang telah contoh yang ditimbulkan tadi. Kalau kita bandingkan Dr. Chi dengan Paul Tambaya sebagai contoh, sangat beza, sangat beza. Kalau kita lihat cara pendekatan Profesor Paul Tambaya dalam menjawab soalan sebagai contoh, sangat beza sekali. Jadi ini sangat sihat dari segi kepelbagaian yang ada dalam sebuah parti. Tapi untuk melibatkan golongan muda sangat-sangat penting dalam parti politik. Cik Damanuri, terima kasih banyak. Itu saja masa yang ada untuk kita hari ini. InsyaAllah kalau berpeluang kita dapat bincang lagi. Dan dari itu terima kasih lagi sekali kerana meluangkan waktu bersama kami di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.